Baik, hari ini 3 Mei atau 2 Syawal merupakan sambutan Hari Kebebasan Media Sedunia. Sambutan yang antara lain bertindak sebagai peringatan kepada kerajaan tentang keperluan untuk menghormati komitmen mereka terhadap kebebasan media dan juga merupakan hari untuk pengamal media bermuhasabah tentang isu kebebasan dan etika profesional. Ia juga sebagai sokongan kepada media yang menjadi sasaran usaha mengekang atau memandulkan kebebasan media. Jadi untuk bercakap soal kebebasan media di Malaysia ini bersama di Thailand, Datuk Zani Hassan, penasihat portal berita bebasnews.my dan juga pengamal media. Datuk, pertama sekali kalau kita lihat tema Hari Kebebasan Media tahun ini, Journalism under Digital Siege atau kewartawanan di bawah ataupun di dalam kepungan digital. Tema yang menunjukkan pelbagai cara pengawasan dan juga serangan pengantaraan digital yang membahayakan wartawan itu sendiri dan kewartawanan. Tapi sepanjang pengetahuan Datuk, adakah benar kebebasan Malaysia ataupun kebebasan media di Malaysia ini disekat atau diancam secara digital, dan jika ada, bagaimana bentuk ancaman tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Hakim. Saya rasa tajuk yang persoalan yang Hakim timbulkan tadi adalah cukup menarik dalam konteks kewarganegaraan media itu sendiri, ya, dalam konteks kehidupan media itu sendiri, dalam konteks media lama dan media baru. Jadi kita harus tengok banyak sangat hipokrisi, ya, yang cuba dilemparkan terhadap warga media. Sama ada kalau kita tengok sekarang ni, permainan dia adalah media digital ataupun media baru yang boleh kita katakan. Saya rasa persoalan tentang media lama, media baru ini telah lama dibangkitkan. Saya rasa dalam tahun 1964 kalau kita tengok teori dia, medium is the message. Pada masa itu McLuhan dia mengatakan, guru komunikasi Marshall McLuhan mengatakan bahawa medium is the message. Medium itu adalah lebih penting daripada message itu sendiri. Medium adalah lebih penting, dan sekarang kita melihat bahawa this is our medium. This is our medium, dan kita boleh berkomunikasi ke serata dunia, orang panggil global village. Itu juga adalah satu teori yang diperkenalkan oleh Marshall McLuhan pada masa itu, di mana beliau menyarankan supaya diadakan kajian. 1964, Hakim, yeah. Umur saya dilahirkan 1964, umur saya dulu. Yeah. Pada masa itu orang tak ingat lagi komputer dan sebagainya, tetapi Marshall McLuhan telah melihat jauh. Melihat selama 50, hampir 60 tahun, beliau mengatakan bahawa medium itu adalah amat penting. Dan pada hari ini terbukti benar bahawa medium itu, telefon kita dan komunikasi digital itu adalah amat penting. Tetapi kita harus ingat, sebagaimana yang saya cakap tadi, hipokrasi. The hypocrisy of the world di Malaysia, sama ada di Malaysia, wahimah di dunia sekalipun, kita harus melihat. Kita lihat sekarang ni, apa yang berlaku dalam peperangan di Ukraine. Itu adalah suatu, orang kata, simbol hipokrasi yang nyata yang dilakukan oleh kuasa besar misalnya, yang ingin menguasai segala-galanya. Dan apabila media Rusia, kita tengok RT ya, media Rusia disekat semasa kita rakyat dunia mahu mengetahui segala-galanya berkenaan dengan peperangan tersebut. Bukan saja satu side. Kita harus melihat ke semua sudut, sama ada daripada sudut Rusia sendiri ataupun sudut dunia itu sendiri. Jadi kita melihat bahawa hipokrasi itu berlaku. Dalam konteks Malaysia begitu juga. Kita harus ingat bahawa berlakunya peperangan cyber yang hebat. Bukan lagi peperangan surat khabar zaman saya sekali. Dulu surat khabar, sekarang dah ketinggalan dah. Orang dah tak tengok surat khabar. Setiap hari orang tengok medium kita apa dia, Hakim? Medium kita apa, Hakim, selain daripada televisyen? Telefon kita. Media sosial. Telefon kita, kat situlah segala-galanya ada. You nak tengok TikTok ke, you nak tengok Facebook ke, Instagram ke, apa benda, semua social media berada dekat situ, dan semua berita berada di situ. Jadi kita harus ingat bahawa kita berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, hidayah hipokrasi. Dan dalam konteks Malaysia ada juga peperangan di antara medium tersebut, di antara digital tersebut, di antara cyber tersebut. Jadi kalau kita nak kata siapa salah, siapa tak salah, kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat, kita sebagai pembaca, kita sebagai orang kata rakyat biasa harus menilai
kebenaran berita-berita yang disampaikan. Ya. Datuk, kita memahami apa yang disebutkan sebagai media ownership, satu persoalan yang terlalu dalam untuk kita bincangkan dalam tempoh yang singkat ini. Tetapi mengapa penting untuk para wartawan maupun pengamal media, walau apa juga medium sekalipun, untuk mereka ni melaporkan suatu perkara yang benar, ataupun melaporkan kedua-dua side of the story, walaupun ia mungkin menyinggung perasaan kerajaan ataupun pembuat keputusan ataupun kumpulan-kumpulan sivil yang sehingga mungkin boleh menjejaskan kapasiti hubungan wartawan. Itulah orang kata the canon of media itu. Kita harus berbalik kepada etika kewartawanan. Apa yang sedihnya berlaku dalam negara kita sekarang ni, ada antara pengamal social media itu sendiri bukan adalah professional media, professional jurnalis dan sebagainya. Bukan orang yang pengamal media sebagaimana Hakim dan saya. Contoh dia, mereka menulis mengikut perasaan mereka menulis mengikut emosi dan lebih malang lagi apabila mereka dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menyembelahi golongan-golongan tertentu. Jadi bagi saya ini adalah suatu yang amat sedih sekali berlaku dalam dunia kewartawan, dalam dunia media di negara ini. Jadi disebabkan itu saya rasa saya bukanlah konservatif. Saya mahu supaya media dikawal, tetapi sedikit kawalan perlu ada bagi menentukan. Kita harus ingat kita hidup dalam undang-undang. Ya, kita tidak boleh lari dalam undang-undang. Kalau kita buat silap di atas jalan raya, kita akan kena saman. Begitu juga dalam dunia media. Jangan cakap this is an absolute freedom. Tak ada istilah absolute freedom. Waimah di Amerika sendiri tak ada absolute freedom. Jadi kita harus ada. Kalau kita dah ada akta berita tidak benar yang kemudiannya dinyahkan. Jadi kita harus kembalikan supaya kita ni hidup berlandaskan undang-undang. Dan begitu juga dalam warga media sendiri, kita harus hidup dalam landas undang-undang. Pada pendapat Datuk, apakah yang menghalang seseorang wartawan ataupun media itu untuk memainkan peranan secara penuh ataupun peranan yang bertanggungjawab sebagai instrumen semak dan imbang kepada segala pembuatan keputusan ataupun sebagai jabatan kepada masyarakat? Apakah yang mungkin menghalang mereka? Adakah kerana media ownership ataupun kerana keterbiasaan adat ketimuran yang suka menegur secara senyap yang menghalang para pengamal media di Malaysia ini untuk benar-benar mempraktiskan peranan mereka sebagai apa yang dikatakan the beacon of demokrasi itu? Ya, saya setuju apabila Hakim membangkitkan berkenaan dengan ownership. Because ownership adalah satu kajian media yang amat penting. Siapa yang memiliki media tersebut, dialah yang akan membawa ke arah mana media tersebut akan bergerak. Ya, ada juga tokoh-tokoh media ini yang tidak mahu campur dalam urusan editorial, dan kebanyakan tokoh-tokoh media walaupun di Malaysia ataupun di luar negara, mereka sedikit sebanyak akan letak dari segi polisi editorial tersebut berlandaskan apa yang mereka mahu. Jadi itu adalah sesuatu. Itu kita melihat dari segi orang kata media arus perdana, mainstream media. Media arus perdana ini lebih senang dikawal berbanding dengan media cyber sekarang ni. Jadi itu adalah antara dua. Kalau media arus perdana kita melihat bahawa sedikit sebanyak ada sang kebebasan walaupun ada dicengkam oleh polisi-polisi terhadap editorial tersebut. Sebagaimana kita ambil contohlah yang dulu-dulu semasa satu isu besar melanda di Malaysia dan sebagainya. Ada antara media-media arus perdana telah diminta supaya jangan membangkitkan isu-isu tersebut secara terbuka dan sebagainya. Dan ada juga antara pengawal media pada masa itu dikenakan tindakan ataupun mengambil jalan keluar daripada media tersebut kerana dia against dengan dia punya prinsipal. Jadi itu juga memang berlaku Hakim, memang berlaku, tidak boleh dinafikan. Jika ownership tersebut menguasai secara direct media tersebut, maka sesuatu yang buruk akan berlaku. Datuk, ringkas saja, kita berbaki kurang 30 saat. Adakah
landscape media di Malaysia ini berada di landasan yang betul untuk semakin baik? Saya melihat dia kurang betul lagi. Hakim, dia kurang betul. Dia kena ada satu peraturan, dia kena ada satu undang-undang bagi memastikan bahawa terutamanya cyber troopers tersebut, media soldadu media sosial di sana tidak mengambil kesempatan untuk mengandu domba dari segi terutamanya dari segi politik dan isu-isu lain. Kita harus lihat bahawa sekarang ni media sosial termasuk TikTok dan sebagainya, orang bebas boleh bercakap, orang bebas boleh melakukan sesuatu dan sebagainya. Dia harus ada peraturan. Saya rasa bukanlah saya ni macam mana saya cakap konservatif, tetapi ini adalah hakikat yang perlu kita ada. Kita hidup dalam undang-undang. Jadi saya rasa itulah kesimpulan saya. Dalam setiap apa perkara sekalipun perlu ada kawalan. Pepatah ada menyebut kalau dalam konteks kelajuan, speed is nothing without control. Begitu juga dalam konteks kebebasan media dan juga bagaimana kita begitu juga dalam kehidupan, Hakim. Betul, Datuk. Terima kasih, Datuk, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, Datuk Zaini Hassan, penasihat portal berita bebasnews.my dan juga pengamal media, berkongsi buah fikiran berkenaan dengan Hari Kebebasan Media Sedunia yang disambut pada hari ini 3 Mei 2022.